Ketua Kampung dan Pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK berperanan penting dalam mengubah persepsi negatif dan tidak tepat masyarakat mengenai peranan-peranan institusi kerajaan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datu Haja Jainab Ahmad Aid berkata, ini termasuklah mewar-warkan platform yang betul kepada penduduk sekiranya ingin membuat sebarang aduan melibatkan pelbagai salah laku pihak tertentu dan bukannya melalui saluran tidak sahih yang akan mengerukan lagi keadaan. Dan kita akan bekerjasama dengan agensi sebab di bawah kementerian saya macam-macam ada. Jabatan kebajikan ada, jabatan kesihatan ada, kita jaga kesihatan, orang lumpuh dijaga, dilawat dan macam-macam. Jadi kita boleh ubah perception kepada menganaktirikan orang, mengabaikan kepada rakyat kita, kerajaan yang perhatian. Datuk Jainab menegaskan demikian selepas merasmikan program pengurusan dan pemantapan organisasi ketua-ketua kampung dan pengerusi-pengerusi JKKN Karambunai di Kota Kinabalu. Tambahnya, pemimpin juga berperanan penting dalam memastikan perpaduan, kerjasama serta permuafakatan sesebuah kampung terus utuh ke arah mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Sementara itu, para peserta yang ditemui berharap penyertaan mereka dalam program tersebut dapat meningkatkan kemahiran dan pengurusan bagi membangunkan serta menjaga kebajikan penduduk. Tapi pada hari ini, kita dengan pelan BQ dan juga dengan pembuatan dan seterusnya. Dan saya merasa terujalah dan tercabar sebab cabaran ini bukan cabaran di masa usia begini. Cabaran ini di usia kekanak-kanakan. Akan tetapi dia satu simbolasi ataupun satu simbolik yang boleh dijadikan panduan untuk menyelesaikan satu masalah. Segala apapun keputusan mesti dibawa dalam masyarakat dan diputuskan dalam masyarakat untuk mengelakkan kekacauan yang timbul kepada orang kampung. Jadi kalau kita telah putuskan dalam masyarakat, kita laksanakan, tidak ada masalah. Seramai 120 orang menyertai kursus bertemakan anda dalam pasukan anjuran Yayasan Sabah bersama UPPM Karambunai. Masyarakat Islam perlu menerapkan budaya menabung lebih-lebih lagi mereka yang berniat untuk menunaikan ibadah haji. Exco Pendidikan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjin berkata, budaya itu wajar diterapkan bermula di peringkat sekolah lagi. Langkah itu penting bagi memastikan mereka mempunyai sumber kewangan yang mencukupi apabila tiba giliran menunaikan haji berdasarkan kuota haji yang diberikan Lembaga Tabung Haji. Ini juga adalah satu peringatan kepada masyarakat Islam supaya jangan menunggu tua baru menunaikan rukun Islam yang kelima kerana keadaan fizikal kita yang sudah tidak begitu kuat. Jadi kita harus melihat semua ini sebagai menunaikan rukun Islam yang boleh dilaksanakan pada bila masa sahaja, termasuk semasa kita muda. Datu Masidi yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar berucap merasmikan program Jom Menabung bersama Tabung Haji dan pelancaran TH Community di Ranau. Program tersebut anjuran Gabungan Persatuan Belia Ranau, PIBG, SMK Ranau dan Tabung Haji Cawangan Kota Belud. Datu Masidi berkata, masyarakat Islam juga kini boleh memanfaatkan produk dan perkhidmatan tabung haji termasuklah menabung di tabung haji. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi Tabung Haji Dato' Haji Adi Azwan Abdul Ghani berkata, cadangan untuk membuka cawangan tabung haji di Ranau akan dibawa ke peringkat pengurusan untuk mendapat kelulusan. Kita baru saja meluluskan pembukaan di Kudat. So bagi Ranau pula saya akan balik dan berbincang dengan pihak pengurusan dan kita berdoalah kalau boleh pihak pengurusan luluskan satu cawangan di sini. Pada majlis ini, Datuk Masidi turut melancarkan simbolik pelancaran program TH Community. Perusahaan kecil dan sederhana PKS merupakan sektor terpenting negara apabila lebih 98% PKS menyumbang kepada pembangunan ekonomi nasional. Ketika ini, terdapat kira-kira 40,000 PKS seluruh negara dan Sabah merupakan negeri ke-6 dengan jumlah PKS tertinggi.
Menurut Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Perindustrian Datuk Hashim Paijan, ke arah memastikan PKS terus berkembang, pelbagai program disediakan kerajaan untuk membantu pengusaha PKS termasuklah dari aspek pembiayaan, kemahiran, pasaran dan pengetahuan. SME ini bukan saja untuk mengeluarkan produk, tapi pada waktu yang sama menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan. Okey? Perkhidmatan peruncitan, perkhidmatan pengangkutan. Okey? Jadi ini semua adalah kegiatan-kegiatan yang boleh membangunkan ekonomi kita. Lebih-lebih lagi dalam waktu-waktu yang mencabar ini. Datuk Hashim menyatakan demikian dalam sidang media di Wisma Tun Fuad, Kota Kinabalu. Sementara itu, beliau turut memaklumkan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Mustafa Muhammad akan mengadakan pertemuan dengan lebih 500 pengusaha dan bakal pengusaha PKS di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah pada 27 Ogos ini. Antara isu yang akan dibangkitkan, draft Undang-Undang PKS Kebangsaan, program pembangunan PKS Sabah serta cabaran yang dihadapi perusahaan berkenaan. Ketua Jabatan Kerajaan di seluruh negeri Sabah digesa memainkan peranan membantu Pusat Zakat Sabah PZS dalam memberi kefahaman serta menggalakkan anggota organisasi untuk menunaikan zakat pendapatan. Pengerusi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Suhaili Said berkata, setakat ini hanya 50% daripada 60,000 penjawat awam negeri dan persekutuan beragama Islam di Sabah membuat potongan zakat bergaji. Tahun lalu, Pusat Zakat Sabah PZS merekodkan kutipan sebanyak 8 juta ringgit melalui hasil potongan zakat bergaji. Jumlah tersebut adalah kurang daripada sasaran PZS iaitu sebanyak 12 juta ringgit setahun. Datuk Suhaili bercakap dalam sidang media selepas program seminar pengurusan zakat negeri Sabah peringkat daerah Tawau di salah sebuah hotel terkemuka di Tawau. Beliau sebelum itu mewakili pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif. Semua itu beliau berharap agar penganjuran seminar seumpama itu berupaya menjadi platform untuk berkongsi mengenai kepentingan membuat potongan zakat bergaji kepada penjawat awam terlibat yang beragama Islam. Seminar anjuran PZS ini menghimpunkan seramai 350 peserta terdiri daripada wakil-wakil jabatan, amil dan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK. Para pelajar di seluruh Sabah digesa untuk bergiat aktif dalam semua aktiviti kokurikulum sekolah selain menumbuhkan perhatian terhadap pelajaran. Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Datuk Haji Muhammad Kasim Haji Ibrahim berkata, keseimbangan dalam akademik dan kokurikulum perlu menjadi keutamaan setiap pelajar bagi mencungkil bakat-bakat baharu dalam bidang kokurikulum sekaligus menghindarkan pelajar daripada terjerumus dalam gejala sosial. Menurutnya, penglibatan pelajar dalam kegiatan tidak berfaedah perlu dielakkan demi menjadi modal insan cemerlang harapan negara. Datuk Haji Muhammad Kasim berucap merasmikan program motivasi 2016 di Sekolah Menengah Kebangsaan Muhibah Sandakan. Program motivasi sehari ini dapat membuka minda para pelajar untuk menilai keupayaan diri serta mengatasi kelemahan diri, termasuklah menjadi pelajar yang menghargai dan menguruskan masa dengan sistematik. Beliau yakin seminar berkenaan juga berupaya menyuntik pengetahuan kepada para pelajar untuk berfikir secara rasional terhadap rintangan dan merebut peluang pendidikan yang datang demi kecemerlangan diri dan masa depan. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam telah menerima dan membuat susulan ke atas 271 aduan melibatkan pelbagai isu termasuk tanah, kebajikan, dokumentasi, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kesihatan bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Daripada jumlah itu, 120 aduan melibatkan kes dokumentasi seperti daftar lewat sijil kahwin dan sijil lahir menunjukkan peningkatan mendadak sehingga 70% dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Menurut Ketua Pejabat Suhakam Cawangan Sabah, Jasmi Slamat, antara faktor yang menyumbang peningkatan tersebut ialah pertumbuhan penduduk, keperluan pendidikan, kebajikan dan pekerjaan. Justru Suhakam akan memberikan syur dan pandangan kepada kerajaan berhubung kes melibatkan urusan dokumentasi rakyat tempatan di Sabah untuk ditangani sebaik mungkin. Jasmi menegaskan demikian kepada media di Kota Kinabalu. Terdahulu beliau menerima permohonan kes melibatkan status kewarganegaraan
negaraan yang diserahkan oleh Presiden Persatuan Hak Asasi Rakyat Sabah, Lee Punyi. Suakam yang bertindak sebagai perantara kepada pihak berwajib akan memastikan setiap aduan yang diterima mendapat maklum balas daripada pihak berkaitan bagi membolehkan pengadu membuat tindakan susulan sekaligus memastikan dokumen diisi dengan lengkap. Ia selaras dengan matlamat Suhakam untuk membela nasib rakyat bagi membolehkan mereka menikmati kemudahan pendidikan, kesihatan dan peluang pekerjaan seperti warga negara lain. Program Kembara Kerja 2016 sempena Karnival Pekerjaan berjaya membuka peluang pekerjaan dalam agensi-agensi terlibat termasuk syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam mencari individu berkelayakan yang dapat membantu meningkatkan potensi perusahaan dan menjana pendapatan penduduk sekaligus membantu kerajaan mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Syarikat Sedafiat Sendirian Berhad yang merupakan pelaksana perkhidmatan sokongan hospital di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan antara syarikat yang mendapat impak daripada Karnival Anjuran Jabatan Tenaga Kerja GTK Julai lalu. Menurut Pegawai Eksekutif Komunikasi Korporat Sedafiat Reni Genuin, penyertaan dalam Karnival tersebut bukan sahaja membuka peluang kepada pencari kerja di negeri ini untuk berkhidmat dengan syarikat itu, malah memberi peluang kepada mereka untuk mengenali lebih dekat fungsi dan peranan Sedafiat. Mencapai visi misi Sedafiat sebagai peneraju pengurusan perkhidmatan hospital di negeri Sabah, terus memperkenalkan Sedafiat secara langsung kepada umum. Seperti GLC lain, Sedafiat juga mempunyai keistimewaan tersendiri dalam membina masa depan kaki tangannya. Pekerja dan pengurusan sentiasa saling bekerjasama dan bekerja di Sedafiat juga kita mendapat benefit dan manfaat yang sentiasa dijaga oleh pihak pengurusan. Bidang-bidang yang mereka tawarkan untuk para pekerja-pekerja lah yang mahir maupun yang tidak mahir. Ingin belajar lagi lebih mendalam tentang yang macam kalau saya minat dalam bagian manajemen, saya ingin belajar dalam lagi tentang dalam tu manajemen servis punya apalah. Syarikat Sedafiat menyediakan pelbagai jawatan dalam perkhidmatan syarikat di seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Muhammad Sajwan Nizam Matusin dan Sazlianti Misran masing-masing dinobatkan sebagai johan pertandingan Bintang P. Ramlee Zon Sabah 2016 baik kategori P. Ramlee dan Salomah. Pertandingan berlangsung di studio TV RTM Kota Kinabalu, Sabah. Syazwan membawa lagu Tiada Kata Secantik Bahasa, sementara Sazlianti menyanyikan lagu Malamku Bermimpi. Kedua-dua mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 dan RM1,500 beserta trofi dan sijil. Kemenangan tersebut sekaligus melayakkan mereka mewakili Zon Sabah ke pertandingan Bintang P. Ramlee peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak Oktober depan. 4 peserta lain menerima sagu hati berupa wang tunai RM700 beserta trofi dan sijil. Hadiah kepada pemenang disampaikan Ahli Parlimen Sipitang merangkap Exco Penerangan Negeri Sabah, Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad. Seterusnya, kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 7 pagi ini akan berlangsung program jelajah pameran pendidikan dan kemahiran Satu Belia Satu Kemahiran di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahim, Kudat. Pada masa sama, Majlis Penyerahan Rumah Komuniti akan diadakan di Kampung Ranggu, Tawau. Akhir sekali pada pukul 10 pagi, Majlis Penyerahan Kunci Bangunan akan diadakan di Wisma Sabata, Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.